tutorial 7, soalan 2, buktikan jika C maka D untuk teorem 4.1. Jadi teorem 4.1, C-nya ialah wujud vektor bukan sifar X dalam ruang Euclidean R berkuasa N sehinggakan matriks A darab dengan vektor X sama dengan lambda darab vektor X, dan D pula ialah lambda suatu penyelesaian dalam persamaan cirian untuk penentu lambda darab matriks I matriks identiti tolak matriks A sama dengan vektor sifar. Jadi dalam membuktikan C maka D, pertama sekali kita andaikan A ialah matriks N kali N dengan pemasukan nombor nyata dan lambda adalah suatu skalar dalam nombor nyata. Jadi andaikan wujud vektor bukan sifar X dalam R berkuasa N, sehinggakan kita boleh tulis A darabkan dengan vektor X sama dengan lambda darab vektor X. Maka kita tolakkan dengan A darab X, kita akan dapat vektor sifar sama dengan lambda X tolak matriks A darab vektor X. Dan kita kemaskan, kita dapat lambda X tolak AX sama dengan vektor sifar. Jadi perhatikan yang A adalah matriks N kali N dan lambda itu ialah satu skalar. Jadi kalau daripada penyataan asal tu AX sama dengan lambda X, maka untuk ia berlaku bermakna lambda itu telah didarabkan dengan satu matriks, dan dalam kes ini maka kita maksudnya ianya didarabkan dengan identity matriks lah, matriks identity. Jadi kita dapat persamaan lambda darab matriks identity darab vektor X tolak matriks A darab vektor X sama dengan vektor sifar. Jadi vektor juga ialah matriks, maka kita boleh gunakan distributive property matrix, dan kita akan dapatkan dalam kurungan lambda darab matrix I tolak A darabkan dengan vektor X sama dengan vektor sifar. Jadi andaikan lambda I tolak A sama dengan B, maka kita masukkan ke dalam persamaan tadi, kita dapat B darab vektor X sama dengan vektor sifar, iaitu ialah persamaan homogen. Dan daripada pernyataan C, kita tahu yang vektor X ini tak boleh bersamaan dengan vektor sifar, maka X memiliki penyelesaian tak terhingga. Maka persamaan ini memiliki penyelesaian tak remeh. Maka B ini adalah tidak boleh sungsang kerana nilai-nilai X adalah tidak terhingga. Jadi kalau B tak boleh sungsang, maka penentu bagi B bersamaan dengan kosong. Kita masukkan semula pernyataan asal, kita dapat penentu lambda I tolak A sama dengan kosong, dan ini ialah persamaan cirian. Dan penyelesaian untuk penentu memberikan nilai skalar, maka penyelesaian persamaan cirian lambda I tolak A, penentu lambda I tolak A sama dengan kosong memberikan nilai lambda, sebab lambda ini adalah satu pemboleh-bah dalam persamaan ini. Maka lambda suatu penyelesaian dalam persamaan cirian. Oleh itu terbuktilah bahawa jika C maka D. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Maisarah binti Cik Ahmad membentangkan untuk tutorial 8. Jadi tutorial 8 untuk soalan 3B. Pertimbangkan penjelmaan berikut, dapatkan hasil penjelmaan ini bagi dua ahli yang berbeza. Contohnya 1122 dalam R2 dan hasil tambahnya. Contohnya 11 tambah 22 sama dengan 33 dalam R2. Dapatkan nilai-nilai ini dalam gambaran penjelmaan dari domain ke domain seperti yang dibincangkan dalam kelas. Jadi tujuan adalah untuk tentukan sama ada penjelmaan linear ataupun tidak. Jadi untuk soalan 3B adalah ruang R3 dijemurkan pada R2, di mana T, X, Y, Z sama dengan X tambah Z, Y. Jadi kat sini untuk kita buktikan dia penjelmaan linear, dia mesti memenuhi dua syarat, iaitu yang pertama adalah TU tambah V bersamaan dengan TU tambah TV. Begitu juga dengan T, CU bersamaan dengan C, TU. Jadi yang pertama adalah saya menggunakan contoh nilai, di mana saya menggunakan 112, 212 untuk R3 dan 3141 untuk R2. Jadi dekat sini ada domain and kodomain. Jadi dekat dalam vektor V yang pertama ada, dekat dalam ruang V ada vektor U 112
dipetakan kepada TU 1 tambah 2 1 menghasilkan 3 1. Kemudian U tambah V 1 tambah 2 1 tambah 1 dan 2 tambah 2. Kemudian TU tambah V bersama dengan TU tambah TV, di mana kita akan dapat 3 1 4 1. V kita akan dapat 2 1 2 dan TV kita akan dapat 2 tambah 2 1 bersamaan dengan 4 1. Kemudian ini adalah penjemahan dia, TXYZ bersama dengan X tambah ZY. Jadi seterusnya kita perlu dibuktikan dengan menggunakan syarat yang pertama, di mana TU tambah V bersamaan dengan TU tambah TV. Jadi TXYZ mestilah bersamaan dengan X tambah ZY. Jadi yang pertama kita ada TU kat sini, iaitu T, letakkan nilai U dekat sini, dekat sini 112. Kemudian kita letak satu kurungan saja 112 dan kemudian kita hasilkan penjemahan dia, iaitu 1 tambah 2 1, masukkan 3 1. Kemudian kita letakkan vektor V pula 2 1 2, sama juga. Kemudian kita hasilkan dalam bentuk begini, 2 tambah 2 1 4 1. Kenapa? Sebab ini X, ini Y, ini Z. Jadi sebabkan X tambah Z, sebab tu adalah 2 tambah 2 1 sama dengan 4 1. Kemudian kita hasilkan T U tambah V, di mana kita letakkan T dan vektor U dan vektor V kat sini. Kemudian kita selesaikan 1 tambah 2, 1 tambah 1 dan 2 tambah 2. Kita tahu yang ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Kemudian kita tukarkan dia dalam bentuk macam ni, X tambah ZY. Dekat situ kita akan dapat 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 and 1 tambah 1. Kemudian kita susunkan dia ikut dalam bentuk dia macam ni, 1 tambah 2 1, 2 tambah 2 1. Kemudian kita dapati yang 1 tambah 2 1 ni kita boleh jadikan 3 1, 2 tambah 2 1 ni kita jadikan 4 1. Jadi kat sini kita tahu 3 1 ni bersamaan dengan TU, kat atas ni kita dah tulis, dan 4 1 ni bersamaan dengan TV, 4 1. Maka terbukti bahawa TU tambah V bersamaan dengan TU tambah TV. Kemudian kita perlu buktikan menggunakan syarat yang kedua, iaitu TCU bersamaan dengan CTU, di mana kita menggunakan contoh nilai 112 bagi R3 dan 31 untuk R2. Jadi dekat sini saya andaikan yang C bersamaan dengan 2 dalam nombor nyata. Jadi dekat sini kita nak jemakan dia untuk vektor ruang V ni, ada vektor U di mana 112 akan jemakan menjadi 1 tambah 2 1 bersamaan dengan 3 1. Kemudian dekat sini kita letak 2 U, di mana saya andaikan C bersamaan dengan 2, maka kita buat 2 darab 1, 2 darab 1 and 2 darab 2. Jadi kita akan perolehi 2 tambah 2 4. Bersamaan dekat sini kita ada T2U bersamaan dengan 2 T 3 darab 1. Dekat sini kita tahu X tambah X, Y, Z. X, Y, Z. Kita akan tambahkan dia akan perolehi X tambah Z, Y. Jadi kita kat sini akan dapat 4 tambah 2, 6, koma dengan 2. So dapat 6, 2. Dekat sini pun sama. 2 darab 3, 6. 2 darab 1 bersamaan dengan 2. So dia akan dapat hasil yang sama. Jadi buktikan dia menggunakan dalam kira matematik. Jadi yang pertama adalah T2U bersamaan dengan T. Kita letakkan nilai 2 kat sini, iaitu CU sebenarnya. Lepas tu letakkan vektor U 112. Kemudian kita akan perolehi 2 2 4. Kita ni X, ini Y, ini Z. Kita tukarkan dia dalam bentuk X tambah ZY, di mana 2 tambah dengan 4, 2. Kita tahu ini boleh faktorkan keluar 2 kat sini. Jadi kita akan dapat 1 tambah 2 1, di mana 1 tambah 2 bersamaan dengan 3 1. Kita tahu 3 1 ni adalah nilai untuk TU. Jadi kita letakkan di 2 TU. Jadi terbukti bahawa TCU sama dengan CTU dengan C sama dengan 2 untuk nombor nyata. Tapi apabila kita menggunakan contoh nilai dan terbukti ia adalah penjemahan linear, ia tidak mencukupi dengan menggunakan contoh nilai. Jadi kita kena buktikan dia secara umum, iaitu dengan menggunakan secara umum. Jadi kita buktikan lagi sekali. Cuma beza dia bukan nombor tapi secara umum, iaitu TU tambah V bersamaan dengan TU tambah TV, di mana dekat sini kita ada V, kita ada vektor U, U1, U2, U3, dijemakan menjadi U1 tambah U3, U2. Kemudian kita letak V, V1, V2, V3, dijemakan menjadi V1 tambah V3, V2. Kemudian kita selesaikan U tambah V, di mana U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, dijemakan menjadi TU tambah TV, TU tambah dengan TV. Kita nak tengok sama ada dapat sama ke tidak.
Jadi dekat sini kita susun dulu seperti yang soalan minta, X, Y, Z sama dengan X tambah Z, Y. Kemudian kita tulis untuk TU dulu. T, kita masukkan vektor U, U1, U2, U3. Kemudian kita selesaikan. Jadikan dia dalam bentuk X tambah Z, Y. Kita tahu ni X, ini Y, ini Z. Kita tukarkan ni X, U1 tambah U3, U2. B2 juga dengan TV. Masukkan vektor V, V1, V2, V3. Kemudian kita tukarkan dia dalam bentuk X tambah Z, Y. Kat sini kita nampak V1 tambah V3, V2. Jadi kat sini kita letak TU tambah V. Okay, kita masukkan vektor U, kita masukkan vektor V. Kemudian kita buatkan operasi penambahan dekat sini. Jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Kemudian kita nak tukarkan dia daripada bentuk T dalam bentuk macam ni ke dalam bentuk X tambah ZY. Jadi dekat sini kita tahu ni X, ini Y, ini Z. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk X tambah Z, Y. Jadi kat sini U1 tambah V1 tambah dengan U3 tambah V3 dan U2 tambah dengan V2. Kemudian kita susulkan dia ikut ini untuk ruang ini untuk vektor U, ini untuk vektor V. Kemudian kita dapatkan dia dalam bentuk T pula macam ni, U1, U2, U3, T, V1, V2, V3. Jadi kita tahu U1, U2, U3 ni kita akan dapat nilai macam ni. Jadi disama dengan TU. V1, V2, V3 ni pula kita akan dapat nilai TV. Jadi dekat sini TU tambah dengan TV. Okey. Kemudian kita tentukan pula menggunakan syarat yang kedua, iaitu TCU sama dengan CTU. Di mana dekat vektor V ni ada vektor U, U1, U2, U3. Dekat sini W kita ada TU di mana U1 tambah U3 dan U2. Kemudian kita letakkan CU, CU1, CU2, CU3 menghasilkan kepada TU sama dengan CTU. Kita nak tengok sama ke tidak. Jadi kat sini kita letak TCU, T, kita keluarkan C, kita masukkan vektor U, U1, U2, U3. Kemudian kita letakkan T, kita darab masuk C, CU1, CU2, C3. Kita tukarkan bentuk dalam bentuk penjemahan. Kita jadikan X tambah Z, Y. Kita tahu ni X, ni Z, ni Y. X, Y, Z. Kita tukarkan dia dalam bentuk X tambah Z. So kita akan dapat CU1 tambah CU3, CU2. Kemudian kita letak C, kita dalam kurungan ni U1 tambah U3, U2. Kemudian CT, U1, U2, U3. Kita tahu yang ni adalah vektor U. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk U. Jadi kita dapatlah CTU. Maka terbukti ia memenuhi syarat yang kedua, iaitu TCU sama dengan CTU. Jadi oleh itu T, V jema kepada W bersamaan V sama dengan R3 dan W sama dengan R2 adalah sebuah perjemaan linear. Sebab kita dapat buktikan ia memenuhi kedua-dua syarat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Latihan 9, 1J. T6 gubah T2 dan T2 gubah T6. 1. Tentukan sama ada benjaman linear atau tidak. T2 memetakan AU ke AU kuasa 2. T2 X sama dengan X2X. Andaikan UV unsur dalam AU, maka T2U sama dengan U2U. T2V sama dengan V2V. Maka T2U tambah V sama dengan U tambah V. 2U tambah V sama dengan U2U tambah V2V sama dengan T2U tambah T2V. Dan T2CU sama dengan CU. 2CU sama dengan CU2U sama dengan CT2U. Maka T2 merupakan perjemaan linear. T6 memetakan metrik 2 kali 2 ke AU. T6A sama dengan surihan A. Andaikan A sama dengan metrik ABCD, B sama dengan metrik EFGH. T6A sama dengan surihan A sama dengan A tambah B. T6B sama dengan surihan B sama dengan E tambah H. A tambah B sama dengan A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Maka T6 A tambah B sama dengan surihan A tambah B sama dengan A tambah E tambah D tambah H sama dengan T6A tambah T6B. Dan KA sama dengan KA, KB, KC, KD. T6 KA sama dengan KA tambah KD sama dengan KA tambah D sama dengan KT6A. Maka T6 merupakan perjemaan linear. Dalam teorem 5.2, jika T memetakan U ke V dan S memetakan V ke W perjemaan linear, maka S gubah T memetakan U ke W juga satu perjemaan linear. Perhatikan T6 gubah T2 tak tertalif kerana imej T2 berbeza dengan
domain T6. Tetapi image T6 sama dengan domain T2. Oleh kerana T2 dan T6 berjamaah linear, maka daripada teorem 5.2, T2 kubah T6 memetakan metrik 2 kali 2 ke au kuasa 2 juga satu berjamaah linear. 2. Jika berjamaah linear, tapakan inti dan julat. Andaikan A sama dengan AB, metrik ABCD. T2 kubah T6 A sama dengan T2 A tambah D, sama dengan A tambah D, 2A tambah 2D. Andaikan T2 kubah T6 A sama dengan 0, maka A tambah D, 2A tambah 2D sama dengan 0, maka A tambah D sama dengan 0, 2A tambah 2D sama dengan 0. Maka A sama dengan negatif D. Maka inti T2 kubah T6 sama dengan metrik ABCD yang mana A sama dengan negatif T. Andaikan XY unsur dalam julat T2 kubah T6, maka terdapat A unsur dalam metrik 2 kali 2 sehingga T2 kubah T6 A sama dengan XY. Maka A tambah D, 2A tambah 2D sama dengan XY. Maka X sama dengan A tambah D, Y sama dengan 2X tambah D, dan Y sama dengan 2X. Maka julat T2 kubah T6 sama dengan XY yang mana Y sama dengan 2X. 3. Tentukan sama ada berjamaah linear atau tidak. Dalam teorem 5.4, andaikan T memetakan V ke W berjamaah linear, maka pernyataan berikut sedara. A. T adalah 1 ke 1. B. Inti T sama dengan vektor sifar V. Inti T2 kubah T6 sama dengan metrik ABCD yang mana A sama dengan negatif D, D' sama dengan vektor sifar metrik 2 kali 2. Maka daripada teorem 5.4, T2 kubah T6 bukan berjamaah linear 1 ke 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jami bin Nurmadi, wakil daripada 28, ingin membentangkan soalan 1F. Soalan yang pertama adalah dapatkan matriks PY TI iaitu T6. Mana T6 pula adalah daripada pendaraban T3 dan T4. Untuk mencari matriks PY T3 adalah daripada matriks daripada polinomial berdarjah 2 dibentangkan kepada polinomial berdarjah 2 di mana T3 PX adalah Px tambah 1 yang asas PY-nya adalah PW iaitu polinomial berdarjah 2. So mendapatkan T31 sama dengan 1, maka kita akan dapat 100. T3x pula sama dengan x tambah 1 dan akan dapat 110. T3x2 pula adalah sama dengan x2 tambah 2x tambah 1, maka dapat 121. Maka matriks PY untuk T3 adalah 100, 110 dan 121. Maka untuk matriks PY T4 pula, di mana T4 daripada polinomial berdarjah 1 kepada polinomial berdarjah 2, di mana T4 PX sama dengan SPX. Dan asas PY-nya adalah BV dan BW. T41 sama dengan X, di mana akan dapat 010. T4X pula akan dapatkan X2, di mana akan dapat 001. Maka matriks untuk T4 adalah 010, 001. Maka T6 adalah darabkan saja, maka akan dapat 110, 121. Soalan kedua, jika penjamahan 1 ke 1, cari penjamahan susangan TI sunsang di mana julat TI dibentangkan pada V. So, benda kedua adalah kita buktikan yang T6 adalah penjamahan 1 ke 1, maka kena buktikan juga T3 dan T4 adalah 1 ke 1 juga. Maka untuk T3 kita andaikan bahawa T3 PX sama dengan T3 QX, di mana PX sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X2. QX pula adalah B0 tambah B1X tambah B2X2. Maka T3 PX sama dengan T3 QX mengimplikasikan bahawa A0 tambah A1X tambah 1 tambah A2 tambah X tambah 1/2 sama dengan B0 tambah B1X tambah 1 tambah B2X tambah 1/2. Maka kita dapat bahawa A0 sama dengan B0, A1 sama B1, A2 sama B2, maka menunjukkan bahawa PX sama QX. Maka T3 adalah bersifat 1 ke 1. T4 pula sama juga, kita andaikan bahawa T4 PX sama dengan T4 QX, di mana PX sama A0 tambah A1X, QX pula B0 tambah B1X. Maka
T3 PX sama T3 QX, A0X sama A1X2, B0X sama B1X2. Maka A0 sama B0, A1 sama dengan B1. Maka PX sama QX, maka T4 adalah bersifat 1 ke 1. Berdasarkan jauh 5.6, andaikan S U dipertekan pada V dan T V dipertekan pada W adalah perjalanan linear 1 ke 1, maka T adalah 1 ke 1. Maka T juga boleh disusahkan. So oleh kerana T3 dan T4 adalah 1 ke 1, maka T6 juga adalah 1 ke 1. Dan T6 boleh disusahkan seperti berikut. Maka kita susahkan T3 dan T4. T3 kita akan mendapatkan sama dengan PX solat 1. Dan T4 pula kita akan dapat PX over X. So T6 sosang sama dengan kita masukkan nilai, maka akan dapat PX solat 1 over X. So ketiga, dapatkan matrik pinjaman TI asas BVQ. So T6 asas BVQ sama dengan T3 dan T4 asas BVQ, maka akan dapat T3 asas BWQ, T4 asas BW. So untuk cari prinsip penjamahan T3 asas BWQ, T3 sama X tambah 1. So T1 sama dengan 1, akan dapat 1, 0, 0. T3 sama X tambah 1 akan dapat 0, 1, 0. T3 X2 pula akan dapatkan X2 tambah 2 X tambah 1, maka dapat negara 1, 1 dan 1. Maka macam mana untuk T3 asas BWQ adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Jadi 1, 1. T4 pula kita ambilkan saja daripada soalan yang tadi, di mana asas dia adalah BV dan BW, di mana asas V adalah polinomial berjaya 1 dan W pula polinomial berjaya 2. Maka kita ambil balik saja nilai tersebut. Maka kita untuk dapatkan macam-macam ini, kita just gantikan saja, akan dapat 0, 1, 0, nanti 1, 1, 1. Nombor 4, bagi probabilitas linear dapatkan matrik penyamaan TI asas QBW dan TI asas QQ. So yang pertama, andaikan T6 asas QBW sama dengan T3 asas BW, T4 asas QBW. Perhatikan T4 adalah polinomial berjaya 1 dipertekan pada polinomial berjaya 2, di mana T4 sama dengan SPX dan Q sama dengan 1, 1 tambah X, 1 tambah X tambah X. Oleh kerana ruang vektor yang terhasil daripada T4 QW adalah P3 dan tak sama dengan ruang vektor P2 polinomial berjaya 2, maka T4 asas QBW tidak tertaif, maka T6 asas QBW juga tidak tertaif. Dan seterusnya, andaikan T6 asas QQ sama dengan T3 asas BWQ, T4 asas QBW. Perhatikan T4 QW juga tidak tertaif, maka T6 QQ juga tidak tertaif. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iz Idlan bin Zulkifli dan seterusnya saya akan membentangkan latihan 11. Untuk soalan 1F, untuk soalan diberi H dt U terhadap V, itu daripada suatu ruang vektor V terhadap nombor nyata R, di mana A dan B adalah vektor dalam ruang vektor V. Fungsi yang diberi adalah suatu fungsi selanjar, iaitu daripada selang 0 hingga 4 yang memutakan kepada suatu nombor nyata R. Okay, jadi sebenarnya ia adalah satu kamiran daripada 0 hingga 4 UX, VX, DX, di mana A ialah X kuasa 2 dan B ialah X kuasa 3. Jadi terdapat 4 soalan. Yang pertama, tunjukkan bahawa H dt U terhadap V daripada ruang vektor V kepada nombor nyata A adalah H dt bagi ruang vektor V. Yang soalan kedua, dapatkan jarak A, B serta norma A dan norma B. Soalan ketiga, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Dan soalan terakhir, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Ya, untuk soalan 1, untuk tunjukkan bahawa H dt U terhadap V adalah hasil darab ke dalam bagi ruang vektor V, kita perlu tunjukkan aksiom-aksiom berikut dipatuhi untuk setiap vektor U, V dan Z dalam ruang vektor V dan semua skala K. Yang pertama, simetri. Di H dt U, V kita boleh tulis sebagai kamiran UX, VX, di mana UX dan VX kita boleh pindahkan kedudukan V ke hadapan, iaitu menjadi H dt V terhadap U.
maka terbuktilah ia adalah simetri. Yang kedua, sifat penambahan. Jadi HDT U tambah V, Z kita boleh tulis sebagai kamiran U tambah V X darab ZX dx. Kita boleh kembangkan persamaan ini menjadi kamiran UX tambah ZX dx tambah dengan kamiran Vx tambah Z dx, iaitu sebenarnya ialah HDT U, Z tambah HDT V, Z. Maka terbuktilah sifat penambahan. Yang ketiga, kehomogenan, iaitu HDT K darab U terhadap V. Sebenarnya kita boleh tulis sebagai kamiran K UX Vx dx, di mana sebenarnya K ni adalah suatu nombor nyata, jadi dia boleh dikeluarkan daripada kamiran. Jadi K kamiran UX Vx dx, di mana menjadi K HDT U terhadap V. Maka terbuktilah sifat kehomogenan. Yang keempat, sifat positif. Jadi HDT V terhadap V kita tulis sebagai kamiran Vx dx, iaitu kamiran Vx kuasa 2 dx, di mana disebabkan kuasa 2, kamiran ini sentiasa positif, iaitu lebih besar atau sama dengan sifar. Jadi apabila kamiran Vx kuasa 2 sama dengan kosong, ia adalah jika dan hanya jika Vx iaitu vektor V sama dengan sifar untuk semua X dalam selang kosong hingga 4, maka terbuktilah sifat positif. Untuk soalan kedua, dapatkan jarak AB serta norma A dan norma B. Jadi untuk mengira jarak A dan B, kita menggunakan formula iaitu norma A tolak B, iaitu punca kuasa HDT A tolak B terhadap U tolak B. Jadi kita masukkan saja ke dalam persamaan, iaitu punca kuasa kamiran nilai A ialah X kuasa 2 dan nilai B X kuasa 3, dan kita kuasa 2. Dan kita kembangkan persamaan menjadi X kuasa 4 tolak 2X kuasa 5 tambah X kuasa 6 dx. Dan kita selesaikan kamiran, dan akhir sekali kita akan dapat jawapan. Kita boleh permudahkan jawapan dan menjadi 352 punca kuasa 105 per 105. Seterusnya, untuk mengira norma A, kita gunakan persamaan. Jadi kita gunakan formula, iaitu norma A sama dengan punca kuasa HDT A terhadap A, iaitu punca kuasa A kuasa 2X, punca kuasa kamiran A kuasa 2X. Jadi A ialah X kuasa 2 dan kita kuasa 2 menjadi X kuasa 4. Sebenarnya kita selesaikan kamiran dan jawapan A kita dapat 32 set punca kuasa 5 per 5. Sebenarnya untuk mengira norma B, kita masukkan saja nilai B, iaitu X kuasa 3, dan kita kuasa 2 nilai B dalam kamiran, dan kita akan dapat kamiran X kuasa 6. Seterusnya kita selesaikan kamiran dan kita pemudahkan jawapan, dan akhir sekali kita akan dapat norma B adalah 128 punca kuasa 7 per 7. Untuk soalan ketiga, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Jadi formula untuk mengira vektor unit untuk vektor U ialah U bahagi dengan norma U. Jadi untuk soalan 2 sebelum ni, kita sudah kira nilai norma A dan nilai norma B. Jadi untuk mengira vektor unit A, kita masukkan saja nilai A, iaitu X kuasa 2, dan norma A. Dan kita akan dapat vektor unit A ialah X kuasa 2 punca kuasa 5 per 32. Begitu juga dengan untuk mengira vektor unit B, kita masukkan nilai B, iaitu X kuasa 3, dan nilai norma B. Dan akhir sekali kita dapat vektor unit B ialah X kuasa 3 punca kuasa 7 bagi dengan 128. Untuk soalan terakhir pula, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Sebagaimana kita tahu, vektor A dan B dalam ruang HDT V berortogon jika HDT A terhadap B adalah sama dengan sifar. Di HDT A terhadap B adalah, kita gantikan nilai A X kuasa 2 dan B X kuasa 3, kita dapat kamiran X kuasa 5. Seterusnya kita selesaikan kamiran ini dan kita akan dapat nilai dia adalah 2048 bagi 3, iaitu tidak bersamaan dengan sifar. Maka kesimpulan yang kita boleh buat adalah A dan B tidak berortogon dalam ruang vektor V. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.